Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini, jadikan kita hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kekuatan dan kesihatan dan kemampuan untuk hadir dalam majlis ilmu. Kita harapkan majlis yang begini Allah berikan kita ganjaran pahala yang besar, dan insya-Allah mudah-mudahan kita perolehinya. Ikhlaskan niat kita dan mudah-mudahan keikhlasan itu menjadikan timbangan amalan kita menjadi berat di sisi Ar-Rahman nanti dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Baik, kita masih lagi membicarakan tajuk kita dalam bab ensiklopedia akhlak salaf yang membicarakan akhlak-akhlak generasi yang terbaik, generasi yang unggul. Apatah lagi generasi itu bermula daripada Rasulullah SAW. Seperti mana yang Rasulullah SAW dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, sesungguhnya pada sisi Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik bagi siapa? Bagi mereka yang beriman kepada Allah, ya, dan juga beriman kepada hari akhirat. Jadi kita di kalangan orang-orang yang perlu mengikut generasi yang terbaik ini. Bukan kita ikut pemain-pemain bola ke ataupun generasi terutamanya orang-orang kafir. Kita tak nak ikut, ya, kerana mereka itu adalah orang yang tidak baik, yang disebutkan dalam Al-Quran syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia, makhluk. Tetapi kita nak menjadi satu golongan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk ataupun sebaik-baik manusia yang Allah jadikan. Kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik ummah. Allah telah angkat darajat kita, tetapi disebabkan kejahilan kita, kita menjatuhkan maruah kita, kita menjadikan diri kita di kalangan orang yang tidak disukai oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang berkaitan dengan bab ikhlas, yang mana ianya penting, kunci bagi segala-galanya. Ikhlas yakni mengesakan atau membersihkan perbuatan kita semata-mata kerana siapa. Tetapi dalam bab-bab amalan soleh ini kerana Allah, yang tidak boleh dilarikan. Ikhlas kerana Allah, yang kita lakukan kerana Allah, kerana itu di antara syarat-syarat penerimaan dalam siri amalan ibadat. Bahkan kelebihan-kelebihan ikhlas ini telah kita bicarakan dari awal bab ini sehingga hari ini kita telah sampai pada nombor 11. Ya, nombor 11, yang mana di antara perkara yang menarik dalam bab ikhlas ini, ia dicintai oleh penghuni langit dan bumi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selama ni kita mengharap kecintaan kita daripada penghuni di bumi. Penghuni di bumi siapanya saja. Kalau kita ada isteri ataupun suami, kita mengharapkan kepadanya. Kalau kita ada kenalan-kenalan, kita mengharap kepadanya. Tak banyak pun kalau parti politik mengharap kepada pengikut-pengikutnya. Tetapi sekarang kecintaan ataupun orang yang mencintai ataupun yang mencintai kita ini, adakah menepati ciri-ciri yang layak? Kadang-kadang waktu kita senang, mereka cinta, mereka suka. Tetapi waktu kita susah, mereka lari. Ini memang dapat kita lihat melalui pandangan mata kita di depan mata kita ni. Ya, terutamanya dalam acara-acara yang kita saksikan dalam bidang politik ini, kita lihat sewaktu diangkat, ianya dipuji. Waktu dijatuhkan, ianya dicemooh. Ini maksudnya kecintaan ataupun kesayangan tidak kekal abadi. Tetapi di sana apabila kita baca tajuk ni 11, nombor 11 muka surat 1, 2, 3, dicintai oleh penghuni langit dahulu, barulah penghuni bumi. Ya. Bila dikatakan menjadi yang dicinta oleh penghuni langit, di sini memainkan peranan kita
yang terlalu besar, yakni disebabkan para malaikat yang disebutkan penghuni langit ini kebanyakan disebutkan ialah malaikat-malaikat. Ya, malaikat-malaikat. Kenapa malaikat mempunyai kedudukan istimewa? Kerana dia adalah makhluk yang Allah ciptakan tidak berdosa, tidak ada dosa. Ya, mereka hanya mengikut arahan Allah. Ya, mereka ikut arahan Allah, maka bila Allah mencintai kita, maka Allah akan istiharkan para malaikat pun mencintai kita. Okey, baik, di sini kita lihat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan kelak, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati-hati mereka. Ya. Orang yang melakukan amalan soleh ni jangan takut. Bila dia ikhlas, insya-Allah. Dia ikhlas, Allah tahu. Ini di antara sukatan-sukatan yang kita tidak mampu untuk membicarakan. Tetapi kita boleh mengatakan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi apa dia? Maka dengan adanya perkara tersebut, kita menyaksikan dalam ayat ini, sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang terhadap hati-hati mereka. Ya, dicampakkan perasaan sayang. Ibnu Katsir berkata melalui ayat ini Allah memberitahu kita bahawa dia akan menanamkan di dalam hati hamba-hambanya yang soleh, iaitu yang amal mereka diredainya serta sesuai dengan petunjuk Rasul, cinta dan kasih sayang. Sungguh apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Okey. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksudkan kasih sayang ini adalah kecintaan di dalam hati mereka. Ada pun Mujahid, dia berkata bahawa maknanya adalah Allah menjadikan manusia mencintai mereka, yakni orang-orang yang ikhlas di dunia. Okey, kita lihat ya. Ini di antara tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh Ibnu Abbas. Tabaan Mujahid itu sendiri mengikut letak Ibnu Abbas, yang menceritakan kepada kita bahawa dicampakkan dalam perasaan hati-hati manusia ni sayang, suka pada kita, pada orang yang betul-betul ikhlas. Kerana orang yang betul-betul ikhlas ni dia lain cara perjalanan hidup dia, lain sangat-sangat. Kita dapat mengesankan bahawa kerja buat yang dilakukan betul-betul mencari keredaan Allah, berbandingkan seseorang itu buat atas kepentingan diri ataupun ada unsur-unsur yang selain daripada keikhlasan ini. Melalui hadis Nabi kita baca sekarang ni, yang mana Rasulullah SAW bersabda. Okay, pastikan dalam hadis ini. Jika Allah mencintai seseorang hamba, dia akan memanggil Jibril lalu berfirman. Ini di antara menunjukkan bagaimana berlaku satu perkara ialah perasaan cinta Allah kepada hambanya yang terpilih. Ya, hambanya yang terpilih. Jadi bila dia suka kepada hamba tu, maka dia akan memanggil Jibril. Okey, ini menunjukkan kepada kita ada perkara-perkara yang menjadikan sesuatu Allah suka, Allah cinta. Ya, ini sifat cinta yang mahmudah, sifat yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak boleh disamakan dengan cinta manusia. Cinta manusia ni kadang-kadang cintanya buta. Ya, kalau dah cinta buta, kita tahu manusia ya, waktu bercinta, Masya Allah, Tabarakallah. Kan kita baca dalam akhbar, kita lihat dari pengalaman manusia ni. Cinta kemain, kami bercinta sampai 7 tahun, pada hari perkahwinan tak jadi kahwin. Ya, tak nak pun kahwin. Nampak tak? Itu cinta. Cinta palsu. Waktu cinta, Masya Allah, Tabarakallah, ya, gunung Everest tu nothing. Tak ada apa-apa. Aku boleh panjat gunung Everest tu. Sebut aja, apa saja. Ya, aku boleh lakukan demi cintaku padamu. Demi cintaku kepadamu, gunung berapi sanggup dirempuh, bintang kejora boleh pergi, segala-galanya boleh dapat. Wah, itu janji-janji orang tengah bercinta, gila. Ya.
yang dikatakan cinta itu buta. Tetapi cinta-cinta begitu yang dikatakan cinta palsu. Ya? Dah kahwin, dah dapat si fulan tu, dah tak kisah dah. Ya? Mana janji-janji? Oleh kerana tu kepada mereka-mereka yang belum kahwin, jangan buat janji. Ya, dosa tu. Kalau janji-janji yang seharusnya dia telah lapaskan, maka dia kena tunaikan. Terpaksa kalau nak janji, jangan janji bulan dan bintang. Maksudnya nak pergi bulan, nak pergi bintang, jangan. Ikut pada kemampuan nak janji. Ya, kalau sekadar nak bawa ke Lake Garden ke, ya, ataupun bawa pusing Malaysia aja, itu mungkin kerana mampu. Ya. Tetapi kalau kata nak pergi ke Amerika ke, ataupun pergi mana-mana yang agak tempat yang dahsyat, atau nak naik ke bulan ke, atau sanggup terjun Gunung Everest ke, itu jangan, hentikanlah. Kau penipu. Dan wanita-wanita ataupun wanita-wanita yang muda, jangan mudah terpengaruh dengan janji-janji. Ini dinamakan skamer cinta pun ada. Okey, baik. Tetapi bila kita menyaksikan dalam hadis ini, ya, bagaimana yang kita akan bacakan mengisyaratkan, ya, apabila Allah menyukai, mencintai seorang tu. Ada satu buku, kalau tak salah saya, 40 karakter orang yang dicintai oleh Allah, ya, sebagai perbuatan yang terpuji itu, ya, Allah mencintai mereka. Ada 40 karakter, ada buku itu. Baik. Jadi ala kulli hal kita cuba baca dan cuba menghayati. Sudah tentu kita mengharapkan orang itu cinta kepada kita, ataupun Allah mencintai kita. Kerana apa? Kalau cinta itu dah ada, maka itu tandanya kita ni ahli syurga. Ya, kalau orang tu cinta, suka kat kita, maka itu tandanya kita boleh, dia jadikan kita sebagai pembantu, sebagai orang yang boleh dibantu dan segala-galanya. Itu dia. Jadi di sini kita lihat. Dan hadis ini mengisyaratkan bahawa Jibril adalah malaikat yang paling rapat dengan Allah. Kenapa? Dia adalah makhluk yang pertama sekali Allah panggil untuk berbincang dalam perkara yang besar ini. Maka kita lihat, Jibril pun sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ya, aku cintai si fulan, maka cintailah dia. Okey. Jibril kalau ikutkan, dia tidak turun dah selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak ada urusan, ya, tidak ada urusan wahyu untuk diturunkan kepada mana-mana manusia setelah Nabi yang terakhir itu, Nabi akhir zaman itu telah wafat. Namun begitu menjadi perbahasan ulama yang berkaitan, adakah dia turun lagi, yang disebutkan seperti di dalam surah Al-Qadar, ya, surah Lailatul Qadar tu, yang mana tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Okey, ayat tu menceritakan bahawa ar-ruh yang dibahaskan ialah Jibril alaihissalam, ya, yang dikaitkan dengan setahun sekali dia akan turun dalam pada malam Lailatul Qadar. Ini merupakan perbincangan para ulama. Jadi kita meraihkan dalam bab-bab ini. Kenapa? Kerana yang paling penting nak ambil poin di sini, Jibril adalah malaikat yang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, sesungguhnya aku mencintai sefulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril pun serta-merta mencintainya, yakni mencintai sefulan. Ya, Jibril terus dengan cara dia terus mencintai siapa yang Allah cintai. Tuan-tuan dan puan-puan, menarik sekali dalam bab ini. Kalau nak tahu agama, itulah agama, ya. Bagaimana Jibril ini dia tidak reti nak pusing-pusing, ya, tak reti nak bercakap banyak, tak reti nak kata mungkin tak. Kenapa? Dia tahu Allah itu Maha mengetahui. Terus as-sam'u wa ta'ah, kita lihat terus serta-merta Jibril mencintai si fulan. Agama yang dibawa kepada Rasulullah tu, Jibril bawa tidak ada kurang dan tidak ada lebih, itulah dia. Kalau nak kita belajar di kefahaman itu dia. Jibril bukan orang yang makhluk yang reti menokok tambah atau mengurangkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Lalu bila disampaikan kepada Rasulullah SAW, lelaki yang disebutkan seorang amin, ya, seorang yang amanah, pemegang amanah, pun mengambil daripada Jibril sebagaimana Jibril mengambil dari Allah.
tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah agama. Agama yang dibawa tu memang dah clear dari Allah, tanpa ditambah, tanpa dikurangkan. Itu pasal bila kita mempertahankan agama ini supaya dibawa seperti mana Rasulullah bawa, ya, orang menuduh dengan berbagai-bagai, sedangkan itulah yang dibuat oleh Jibril alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhu. Mereka mengikut tanpa menambah, tanpa mengurang, tanpa mentakwil. Tapi sayang kita yang jahil ini, yang bukan generasi terpilih untuk diagungkan, ya, kita ni pula yang pandai nak menambah-nambah, nak mengurang-urang, ya, seolah-olah agama ni tak lengkap. Macamlah wahyu itu turun kepada kita. Ini di antara fitnah yang besar, ya, tuan-tuan dan puan-puan, fitnah yang besar untuk kita. Fitnah yang terlalu besar untuk kita kerana berlakunya ketidakpercayaan kepada wahyu Allah dengan secara, ya, kita tak perasan. Na'udzubillah. Oleh kerana itu minta lindung kepada Allah dengan amalan-amalan yang tak sengaja ni ataupun sengaja, na'udzubillah. Oleh kerana itu kita menyaksikan doa-doa Rasulullah SAW terutamanya berkaitan syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya, maksudnya, ya Allah, ampunkan aku dengan aku memohon perlindungan kepadamu dari aku melakukan syirik, aku mengetahui, dan aku mohon keampunan kepadamu dengan melakukan syirik aku yang aku tidak ketahui. Ya, jadi benda ni penting. Benda ni penting. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana agama ini bila dah mula orang mencampur tangan, perkara-perkara dicampur tangan, ya, maka dia akan merosakkan banyak perkara-perkara amalan yang lain. Bayangkan dalam sistem mahkamah itu pun kita dah tengok sehari dua ni apabila yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan supaya sistem mahkamah itu dikembalikan, dipulihkan kembali. Maksudnya bahawa telah berlaku perkara-perkara yang tidak sihat bila sistem itu diganggu-gugat. Akan berlaku kepentingan seseorang bila sistem itu diganggu-gugat. Begitu juga dalam bab agama. Apabila Rasulullah SAW sampaikan, maka jangan ditokok tambah. Bila kita tokok tambah, berarti kita telah mengganggu-gugat dalam sistem agama ini. Okay? Baik, kita lihat. Lalu, Allah, Jibril pun serta-merta mencintainya, lalu berseru kepada penduduk langit dengan mengatakan, Allah mencintai si fulan. Setelah itu, maka cintailah dia. Penghuni langit serta-merta mencintainya. Nampak tak? Siapa dia penghuni langit? Tentulah Jibril mengisytiharkan kepada para malaikat. Jadi semua para malaikat mencintai dia. Okey. Kemudian, dan jika Allah membenci seorang hamba, dia akan memanggil Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Ya. Lalu Jibril pun serta-merta membencinya. Jibril pun serta-merta membencinya. Maka Jibril pun memanggil kepada penghuni langit. Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka penghuni langit serta-merta membencinya. Setelah itu dia ditolak dan dibenci oleh manusia di bumi. Begitu keadaannya, ya, ditolak dan dibenci oleh manusia di muka bumi. Manusia yang disebutkan ini, pertama sudah tentu di kalangan orang-orang yang beriman, membencinya. Kemudian secara amnya manusia orang-orang yang biasa. Tapi orang beriman dia mempunyai sensitiviti yang kuat kerana imannya membicara. Kalau orang tu tak betul, dia tak suka lah. Ya, berarti betul apa yang dia tak suka tu. Tetapi lapikkan dalam bab-bab yang begini, suka kerana Allah dan cinta kerana Allah. Kenapa? Kedudukan orang yang suka dan cinta kerana Allah ni, kedudukannya terlalu besar di sisi Ar-Rahman. Baik. Jadi ini di antara perkara yang penting dalam bab ini, dicintai oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Kita nakkan benda-benda yang begitu. Kerana penghuni bumi ini mungkinlah had mana cinta kita pun bagi saya
Saya tidak perlukan cinta itu di dunia. Ya, kita hormati kalau ada yang nak menyukai kita, alhamdulillah. Ya, tetapi yang paling penting ialah kita dicintai oleh penghuni di langit. Kerana berapa ramai orang yang di dunia ini amat baik di sisi Allah di sana. Walaupun di dunia ini dikeji, dia dihina, tetapi di sisi Allah dia mempunyai maqam yang tinggi. Misal contoh kita bagi Uwais Al-Qarni, yang mana Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, jika kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah kepadanya doa, kerana dia memiliki doa mustajab. Ya, doa mustajab. Bismillah. Umar radhiyallahu anhu, pada hari dia memegang khalifah sebagai Amirul Mukminin, dia sentiasa, yang dikatakan Uwais datangnya dari Yaman, di antara tandanya dia ada tinggal sopak di bahagian pada dirinya, ada sopak sedikit. Dan dia mempunyai kelebihan, dia membela atau menjaga mak dia tu, ya, dengan begitu sekali. Bawa mak dia di atas belakang, dulu mana ada kereta apa semua, di atas belakang menuju haji dari Yaman. Tuan-tuan dan puan, siapa yang pernah pergi dari Sana'a menuju ke Mekah, ya, 1000 kilometer tu bukan senang. Sana'a pula kedudukan jibal, kawasan jibal, ya, tapi nak ceritakan ini adalah gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kedudukan orang yang amat baik ini, Uwais Al-Qarni. Dia tidak dikenali oleh manusia biasa. Maksudnya mereka kenal Uwais ni hanya orang biasa yang tak ada apa-apa, ya, yang tengok hanya, ialah bukan kaya pun, bukan ni, ya, tapi dia berkhidmat dengan mak dia, itu je. Apabila Sayyidina Umar lalu aja kabilah yang datang dari Yaman, dia akan tahan dan tanya, ada tak orang yang bernama Uwais di kalangan kamu? Maka dikatakan tak ada. Dia tahan, dia tanya. Lalu satu hari, lalu dia bertanya pada kabilah tu, ada tak orang yang bernama Uwais? Lalu mereka pun terkejut. Ada di sana dan ditunjukkan kepadanya, ya. Maka Umar pun pergi jumpa, betul. Lepas tu dia tengok Uwais ni dan dilihat ada tanda-tanda tak ni. Dia kata ada tanda sopak sebesar duit shilling yang Allah sihatkan badannya dari penyakit sopak. Ya, yang dia kerja dia khidmat pada mak dia sampai pergi ke Mekah untuk menunaikan haji tu, dia pikul anak kita, sorry, ya, nak pikul kita. Tak adanya nak pikul kain suruh jemur pun tak ada. Ya, nak pikul kain suruh angkat dah, aku dah lipat tolong angkat pun tak ada. Nak suruh masak nasi pun tak reti. Nak suruh buat gulai pun tak kaki. Ya, tu anak kita. Sedangkan birrul walidain adalah satu perkara yang besar yang boleh menjamin syurga kepada anak-anak. Kita ambil, ya. Kalau siapa yang ada ibu dan ayahnya lagi, padanya ada syurga yang besar. Okey, baik. Jadi Umar pun bertemu dan dia menceritakan dari hadis Rasulullah dan dia minta tolong doakan. Ya. Uwais mula pun tak tahu. Itu pasal tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita tidak dapat. Kita ni tak tahu dan orang pun tak tahu kedudukan dia dengan Allah. Yang penting dia ikhlaskan diri dia, lalu Allah yang akan menghitungkannya. Dia termasuk orang yang paling tinggi di sisi Allah. Uwais tak tahu dirinya, tak ada apa-apa. Bagi dia tak ada apa-apa. Ya, hanya orang biasa. Tetapi bila Umar datang, dia pun terkejut dan dibagi tahu tentang hadis itu. Dan Umar menawarkan kepadanya, apakah kamu nak aku buat satu rumah apa, sebagai orang yang dianggap sebagai orang yang besar. Lalu Uwais kata tak perlu. Ya, aku nak hidup seperti mana aku sekarang. Tak payahlah kamu heboh-hebohkan, ceritakan tentang ini. Cukuplah aku dengan Allah. Ya, subhanallah. Uwais Al-Qarni, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Tak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Ya. Okey, itu satu. Gambaran yang kedua pula yang diceritakan, ya. Apabila ini kisah di zaman Bani Israel, termasuk dalam kisah cerita baby yang boleh berbicara. Kalau ikutkan ada 3 baby yang boleh berbicara di waktu kecil. Pertama, Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Yang kedua, Syahid ataupun yang menjadi saksi kepada Jurej, dan yang ketiga baby yang kita cerita ni. Dia ada 3. Ada pula yang katakan 5, 4 termasuk baby yang boleh bicara
baby pada kisah Ashabul Ukhdud, ya, yang mak dia teragak-agak untuk dibenamkan di dalam parit yang berapi. Dan yang kelima yang dikaitkan dengan penyisir sikat Fir'aun, tapi bukanlah Fir'aun yang dikaitkan dengan Fir'aun Nabi Musa, Fir'aun yang lain. Okey, maka di situ yang menjadi perbahasan. Ada yang kata ada yang keenam juga, tetapi kesahihan yang tiga tadi tu dah memang sahih, tetapi yang dua akhir tadi tak pasti juga. Yang ketiganya, yang keenamnya adalah saksi Nabi Daud, iaitu memang kita lihat tidak sahih, ya, tidak sahih. Okey, baik. Kisah baby ni yang disebutkan dalam hadis yang mana Rasulullah SAW menceritakan seorang wanita itu sedang menyusu bayinya. Tiba-tiba dia melihat di kalangan manusia berkumpul memukul seorang yang dianggap sebagai pencuri, orang yang miskin yang dianggap sebagai pencuri. Maka dipukul. Perempuan ini, orang ini menafikan apa yang dia buat, tetapi dipukul. Jadi sang ibu ni sedang menyusu baby. Dia menyusu baby tu, ya. Waktu dia menyusu tu, dia mengatakan, "Ya Allah, jangan kau jadikan baby aku ni seperti orang tu." Baby setahun belum cakap, berapa bulan je, baru lahir tu berapa bulan je, mana reti bercakap. Tetapi bila mak dia berkata begitu, "Ya Allah, aku mohon kepadamu, jangan jadikan babyku ini, anakku ini seperti orang itu." Lalu baby tu buka mulut dia, "Ya Allah, jadikan aku seperti itu." Terkejut. Baby ni boleh bercakap pula. Kamu ni, ya, susu je lah. Apa ni? Tapi dia terkejut. Kemudian, apabila dah selesai tu, tiba-tiba datang seorang pembesar dengan kuda yang besar. Macam kita orang yang besar datang dengan Porsche ke ataupun Merc, BMW ke. Lalu di depan, dulu kuda yang hebat dengan pakaian dia hebat, dia berdiri di kawasan tu. Lalu wanita ni pun berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah baby aku ini seperti orang itu." Lalu baby ni tengah menyusu, dia keluarkan mulut dia daripada susuan ibu, lalu mengatakan, "Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia." Terkejut mak. Lalu ditanya, terus dia bertanya, "Kenapa aku berdoa supaya engkau tidak jadi seperti orang yang dipukul itu? Kamu mengatakan, ya Allah, jadikan aku seperti itu. Dan aku meminta Allah jadikan kamu seperti si Fulan ni yang berkuda hebat ni. Lalu kamu mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti itu." Lalu baby itu pun bercakap dengan lisan dia. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya, ya, orang ramai pukul tu, ya, lelaki yang ramai pukul tu dan menuduh dia mencuri, sebenarnya dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang baik dan dia tidak buat apa yang dikatakannya. Bahkan disebabkan kemiskinan, orang menganggap dia itu buruk dan jahat. Oleh kerana, tetapi dia yang orang yang beriman, yang ikhlas. Oleh kerana itu aku mohon, ya Allah, jadikan aku seperti orang itu. Ada pun yang menaiki kuda yang hebat itu, yang ibu tengok tu dalam keadaan yang dahsyat, ya, dengan gah dan sombong. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, orang yang bongkak, penuh dengan kejahatan. Oleh kerana itu aku memohon kepada Allah, jangan aku jadi seperti itu. Lepas tu, nyusu balik. Maknya tanya, dah tak ada cakap dah. Cakaplah, goncang-goncang ke apa ke. Tak cakap pula, kan. Berarti itu di antara karamah pada budak ini, nak menceritakan kepada kita bahawa sesungguhnya kadang-kadang kita tidak boleh menghina seseorang yang kita anggap remeh, anggap rendah. Itu pasal kalau misalnya orang angkat sampah sekalipun, kita tak boleh nak hina walaupun dia tu mak Bangla yang kita sebut kalimah Bangla, Endon, tak boleh. Berbahaya.
ditakuti dia silap-silap hari bulan, dia lebih baik daripada kita. Pasal saya pernah tengok klip video, ya, orang tangkap gambar daripada jauh. Orang tu kerja tukang sapu je. Tapi di waktu rehat tu apa dia keluarkan? Dia tak keluar makanan, tak keluar handphone. Ya, dia keluar Quran. Sambil-sambil tu dia baca. Tinggi makam itu bagi saya, tinggi makam. Kita yang sibuk kerja di atas cushion dengan aircon lagi, tak dan nak buka Quran. Gaji berjuta. Ini gaji ala kadar tetapi ada urusan hubungan dia dengan Allah. Tuan-tuan dan perempuan lebih besar kebaikannya dari kita. Oleh kerana itu di antara gambaran bagaimana kedudukan orang-orang yang begini di sisi Allah terlalu hebat. Di sisi kita aja yang tak hebat. Itu pasal bila diceritakan tentang orang-orang yang menuduh dia tu nak menceritakan ahli langit telah memujinya. Mungkin ahli di bumi yang fasik, tapi kalau orang yang beriman dia takkan buat begitu. Ya, orang yang beriman lain. Kaedah ini dicintai oleh orang yang beriman. Okey, jadi oleh kerana itu biarlah kita mendapat kecintaan kita untuk yang berada di langit diutamakan. Kemudian yang ke-12, keikhlasan ini terjaga daripada kuasa syaitan. Bila kita betul-betul ikhlas kepada Allah, maka kekuasaan syaitan itu tidak seperti yang dia boleh lakukan dengan sesiapa saja. Orang yang ikhlas terlindung dari kongkongan syaitan yang terkutuk sebab mereka menggantungkan hati kepada Allah semata-mata. Dia tak menggantungkan hati dia kepada manusia, dia menggantungkan hati dia kepada Allah semata-mata. Baik, kemudian dengan demikian Allah lah menjadi penolong sekaligus menjadi wali dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga syaitan-syaitan yang terlanat tidak akan bisa menguasai jiwa. Ya. Ini di antara perkara yang penting bila seorang itu betul-betul ikhlas, maka kita telah meletakkan Allah sebagai wali. Allahu waliyul ladzina amanu, ya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali kepada orang mukmin yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya humut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Adapun orang-orang yang kafir itu, wali-wali mereka adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Dengan demikian Allah lah yang menjadi penolong sekaligus menjadi wali kepada mereka dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga syaitan-syaitan yang terlaknat tidak akan bisa menguasai jiwa mereka. Ya, ini amat penting penguasaan. Dalam bab-bab syaitan menguasai jiwa ni, tuan-tuan dan perempuan, kita sehari dua ni banyak mendengar cerita-cerita bab berkaitan dengan orang dirasuk. Dan cara penyelesaiannya berbagai-bagai. Tapi tuan-tuan dan perempuan, cara penyelesaiannya ada pada kita. Sebenarnya ada pada pesakit itu sendiri. Apa juga penyakit, penyelesaian tu ada pada diri sendiri. Nak ke tak nak, itu je. Senang cerita, nak ke tak nak. Ya, nak ke tak nak. Ikut je arahan doktor. Misalnya. Ya. Ini main ikut arahan sendiri. Hawa nafsu sendiri, itulah puncanya. Saya bagi contoh. Orang yang kena kencing manis, apa doktor kata? Jaga makan. Tinggi macam mana pun, jaga makan. Gula jangan ambil. Kerana itulah ibu dia. Dan masalah makan kena pandai. Ya, yang dikatakan 4 bahagian itu. Proteinnya kena clear, karbohidrat kena ada, vitamin kena ada, buah-buahan kena ada, ya, sayur-sayuran tu, okay, dibahagikan kepada 4. Elakkan minuman yang makanan yang bergula. Dan ikut portion-portion yang ditetapkan banyak mana makan, ikut. Dan makan ubat. Tuan-tuan dan puan tengoklah.
Ya, kalau ikut peraturan, pasal saya ni kencing manis, misalnya kan saya ni kencing manis. Ya, waktu dulu tu 12, 13, 11, 12, 13, 11, 12, 13. Waktu doktor cek sebanyak 4 kali. Kali pertama dicek untuk 3 bulan cek. Kita kata, kita pantang. Pantang apa? Nun, bacaan darah tu sebelah untuk 3 bulan. Pantang apa? Pantang jumpa. Kita nak kelentong doktor. Ini saya sebenarnya bab kencing manis ni banyak menstudikan saya tentang hisab kita di akhirat. Kita nak kelentong Allah apa sebenarnya? Kita nak kelentong Allah, ya Allah begini, begini, begini. Sehingga Allah katakan kepada 3 golongan tu, mujahidin fisabilillah, guru agama dan juga orang yang kuat infak. Penipu. Kamu tidak ada ikhlas dalam kerja buat kamu. Wazan apa? Apakah alat yang menjadi penimbang yang Allah timbang tu? Ajaib. Bagi saya ajaib. Ini kita kata, aku puasa, aku jaga pantang. Bila cek darah tu dia, ya, 11, 12, 14, 20. Tuan dan perempuan, kita nak tipu siapa sebenarnya? Apabila kencing manis saya sampai naik, tiba-tiba tak tahulah ala kuliah, naik sampai 17, 18 pula. Tuan dan perempuan tinggi. Lepas tu benda pula sakit di bekah apa semua balik-balik naik sampai 29. Doktor dah pening kepala. Kamu ni apa ni? Waktu tu dah operate apa semua. Dia suruh ikut arahan. Maka di situ saya ikut arahan. Kali ni ikut arahan betul-betul. Setelah dulu tu yang kali pertama purata 11. Kali kedua purata 11 juga. Kali ketiga purata 10. Dan ni kita ikut arahan. Makan jaga, timing makan, ubat makan, bersenam. Ya. Mungkin pada bulan pertama dia tak menjadi, dia jadi kelang kabut lagi. Bulan kedua dah mula kita nampak kestabilan. Bulan ketiga, Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Tak pernah tergambar kita boleh dapat 5.4 tu. Ya. Boleh dapat. Gantung pada siapa. Ya. Yalah dengan izin Allah tidak dinafikan, tapi kita berusaha kena jaga. Jaga. Jangan nak salahkan orang. Jangan nak salahkan tu. Ini kalau dah, alah makan manis tak apa, niat ubat je. Itu jawabnya kita jadi doktor lah tu. Bila kena kencing manis, aduh macam mana aku nak settle. Salah kamu. Ya, itu saya bagi contoh misal. Tetapi bagi saya menarik sekali. Dan bila cek kali yang terakhir ini untuk 3 bulan, doktor kata, Ustaz tengok ni. Ya, macam ni. Dan tengok yang terakhir ni, mula dulu 11, 10, ya. Tengok sekarang dapat apa? 7.4. Turun. Itu 3 bulan punya tempoh. Tapi doktor kata saya tak nak begini. Yang akan datang saya nak bawah 7. Yang ni 6.5 macam tu. Ya, subhanallah. Bergantung pada kita. Begitu juga dengan darah tinggi, darah rendah, apa lagi ya. Tetapi di sini agak menarik apabila berkaitan dengan masalah syaitan dan jin ini, siri rawatan tuan-tuan dan perempuan bergantung pada kita siapa yang kena ya, kena rasukan jin. Dia bukan masalah tu, masalah diri kita, kekuatan kita tu betul-betul kita nak baiki ataupun tidak. Ini kalau waktu ustaz tu datang baca ruqyah, kita pun baca, habis ruqyah, ustaz balik kita pun tonggal-langgang. Duk buat juga, tak tutup aurat, duk dengar muzik, duk begitu, tak solat, tak salah siapa? Itu bukan salah ustaz, jangan salahlah siapa pun. Serupa macam kencing manis juga tabiat. Kalau kamu tak mau berubah, maka apa-apa pun tak akan berubah. Ya. Okey, baik. Jadi di sini gangguan-gangguan tu diambil kira. Itu pasal dalam bab ruqyah tak payah pergilah kalau tempat-tempat tu kita boleh usahakan sendiri. Berapa ramai yang usahakan sendiri berjaya. Okey, baik. Dengan demikian Allah menjadikan penolong dan sekaligus orang yang ikhlas terlindung dari kerongkongan syaitan yang terkutuk sebab mereka menggantungkan hati kepada Allah semata-mata. Dengan demikian Allah lah yang menjadi penolong dan sekaligus menjadi wali mereka dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga syaitan-syaitan yang terlaknat tidak akan bisa menguasai mereka. Allah SWT mengisahkan bagaimana upaya iblis di dalam melakukan berbagai tipu daya kepada anak Adam.
Nabinya yang tidak lain adalah bapa daripada seluruh umat manusia, dan tipu daya makhluk durhaka ini tidak terbatas pada umat yang tertentu melainkan seluruhnya. Ya, tanpa terkecuali semua manusia akan digodanya olehnya dan bala tenteranya yang keji syaitan-syaitan sebagaimana firman Allah. Okey, kita lihat ya, ini di antara firman Allah yang kena ambil perhatian bagaimana kedudukan syaitan nak menipu kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun 'alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghabin. Iblis berkata, wahai Tuhanku. Ya, nampak Iblis pun mengaku Rabb, kalimah Rabb digunakan ya. Wahai Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ini perjanjian Iblis kepada Allah bahawa dia akan menyesatkan anak Adam semua. Siapa saja. Ustaz pun kena, ustazah pun lingkup, maulana pun terlena. Habis semua. Nabi pun dia cuba kacau, tetapi tidak mampu. Kerana dia termasuk dalam kategori orang yang mukhlasin yang disebutkan. Oh Ustaz, apa lagi? Piu-piu. Ya, kita tengok sehari dua ni, piu-piu apa yang keluar, Pencetus Ummah pun keluar dalam TV, kena tangkap. Siapa lagi? Ya. Ustazah pun dia berbagai-bagai bentuk tipu daya. Jangan tipu daya yang ni je, berbagai-bagai tipu daya pun ada. Apatah lagi tipu daya yang zaman sekarang ni, tipu daya TikTok. Nakkan masyhur TikTok. Keluarlah TikTok, nanti masyhurlah TikTok. Itu dia. Kecil besar pun semua nak keluar. Apa yang ada dalam rumah semua nak ditunjuk. Apa yang kita buat semua nak ditunjuk. Kita tak tahu ke keaiban seseorang itu berada pada tangan mereka sendiri. Kita pergi tangkap gambar orang, kita bongkar aib, dia tersilap nak buat macam mana, tapi kita nak aibkan. Bukan tujuan nak aib Ustaz, saja nak happy-happy itulah mengaibkan orang. Kita pula sharekan berapa banyak saham yang kita dapat. TikTok. Berhati-hati. TikTok ini adalah satu keburukan yang besar di antara keburukan. Ada kebaikan terlalu sedikit, keburukan membuka aib manusia. Merakam apa kesilapan-kesilapan yang tidak disengajakan. Ataupun kita mengambil, ataupun kita nak jadikan satu benda yang dipermainkan, prank kononnya. Berbahaya. TikTok. Kalau tidak digunakan secara betul. Sebarkan. Kita ulang balik perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan dia yang silam. Adakah kita tahu mungkin dia dah bertaubat? Tapi kita nak ungkitkan juga untuk memburukkannya. Habis TikTok. Habislah TikTok kita di akhirat kelak. Berbahaya tuan-tuan dan puan-puan, berbahaya. Teknologi ini memakan amalan-amalan kita. Okey. Jadi syaitan datang dalam bentuk yang pertama begitu. Dalam yang disebutkan dalam hadis, bagaimana dia datang, ya, dia datang dalam bentuk orang yang soleh, dalam bentuk orang yang tak soleh, berbagai-bagai bentuk dia datang. Tapi seorang pun tidak akan lepas. Dan dia datang bermula hari kelahiran, dicucukkan. Ya, yang Rasulullah kata semua anak Adam ini bila lahir dia akan menangis. Kecuali dua orang, yakni siapa dia? Isa dan ibunya, Maryam. Disebabkan apa? Cucukan syaitan. Menangis. Pada hari dia keluar dari perut ibu, dicucuk kita, dikacaunya kita, sehingga hari nak dimasukkan dalam perut bumi. Sebelum kita mati itu,
Rasulullah mengarahkan kita berdoa dapat mohon perlindungan Allah dari gangguan syaitan di hari kematian kita. Pada waktu itu adalah waktu kritikal yang akan menentu syurga nerakanya kita. Dahsyat ya, syaitan datang dalam berbagai bentuk. Orang yang soleh ataupun orang yang fajir dalam berbagai bentuk. Maka di sini kita lihat syaitan telah mengambil perjanjian aku akan menyesatkan anak Adam, dan ditambahkan ayat firman ini Allah mengatakan kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yakni illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang betul-betul ikhlas pengabdian kepada kamu. Sebab saya kadang-kadang yalah kita pun nak elakkan hak mana boleh kita elakkan. Kadang-kadang kamera ni ya, tangkap gambar ni dalam kerja amal kita ni leceh. Kita cuba nak mengikhlaskan tetapi masalah itu akan berlaku. Jadi apa pun kita ikhlaskan dulu, tangkap gambar hanya sekadar untuk sebagai bukti. Kerana setengah orang dia nak tengok apa bukti, betul ke kami derma ni, kami nakkan ni, kami nak tengok ni, kami nak tengok ni. Jadi terpaksa kadang-kadang, maka kita terpaksa buktikan. Tetapi namun nak menonjolkan diri kita, tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Tapi kalau mereka nak bukti, raikan. Maka kita bagilah. Tapi namun nak rasa menonjol, ya jangan. Kerana kita tahu dalam bab-bab ini berapa ramai yang cuba mempergunakan benda-benda ni ya untuk simpati masyarakat apa semua, tapi semuanya penipu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Okey, baik, kita lihat Allah berfirman lagi, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, ini adalah jalan lurus yang menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak akan kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutmu, iaitu orang-orang yang tersesat. Okey, ini di antara perkara yang penting yang kita kena tahu, bahawa keikhlasan itu akan menyelamatkan kita dari tipu daya iblis ini. Ke-13, mengeluarkan dari kesulitan dan duka. Keikhlasan itu akan mengeluarkan seseorang itu dari kesulitan dan duka. Keutamaan ikhlas terbukti oleh umat sebelum kita, mereka diselamatkan dari kesulitan berkat amal-amal soleh yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kisah mereka ini dituturkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Seperti mana dalam sabdanya, dahulu pada masa umat sebelum kalian ada 3 orang yang beriman pergi bersama-sama. Ketika malam tiba, mereka pun memutus untuk menginap di sebuah gua yang terletak di kaki gunung. Setelah mereka masuk ke gua tersebut, maka tiba-tiba saja sebongkah batu besar terjatuh dari atas gunung hingga menutup mulut gua. Mereka pun berkata, kita tidak mungkin keluar dari gua ini kecuali apabila masing-masing memohon kepada Allah seraya bertawassul dengan amal soleh kita selama ini. Okey. Jadi di sini tajuk yang diberikan ini mengeluarkan ikhlas, mengeluarkan dari kesulitan dan kedukaan. Dan tajuk ini, bab ini amat penting untuk kita ketahui betapa hebatnya ikhlas itu. Ya. Hebatnya. Bayangkan. Okey, kita akan baca dan kita akan lihat apa yang boleh kita ambil daripada pengajaran hadis yang diterangkan ini. Baik. Dalam kisah ini, bila Rasulullah kaitkan orang yang terdahulu, yang dimaksudkan ialah orang-orang Bani Israel. Ulama mengatakan bila dikaitkan dengan satu generasi, biasanya dikaitkan dengan generasi Bani Israel. 3 orang muda ni dia keluar, sama-sama keluar berjalan dalam rantauan, ya, dulu berjalan-jalan, waktu dah sampai malam, jadi mereka merasakan dah malam ni baik kita berehat dulu, ya, kita tidurlah, cari gua ataupun tempat yang boleh kita duduk di malam hari untuk bertidur. Lalu mereka pergi keluar-keluar tu, nampak ada gua, jom kita masuk ke dalam gua ni. Masuklah mereka ini ke dalam gua. Elok-elok tengah duduk, tiba-tiba batu dari besar gua tu jatuh.
ataupun tengah tidur tu tiba-tiba batu tu betul-betul jatuh di depan mereka dalam gua, pintu gua. 3 orang anak muda yang gagah, kuat, ya, cuba menolak. 3 orang ni kalau dia kuat, kalau tolak kereta boleh, kereta biasa ni boleh. Tetapi menunjukkan kepada kita betapa beratnya batu tu. 3 orang menolak, tak menguit, kata orang, tak terenjak walaupun sedikit. Setelah mereka buat, setelah mereka usahakan, setelah mereka lakukan, no idea, tak ada idea. Tapi salah seorang tu yang agak boleh berfikir. Wahai kawan-kawan, kalau kita tolak, kita buka ni, kalau kita duduk di sini tak boleh buka, berarti jawabnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak mampu, ya, apa-apa melainkan kita tunggu kematian je lah. Nak makan tak ada, bekalan makan berapa ada sangat, air ada berapa sangat. Ya. Cuma kita ada satu jalan menunjukkan salah seorang itu adalah orang yang berilmu, yang penting, ya. Orang yang berilmu ini penting. Nampak tak? Dengan pandangan dia mendatangkan kebaikan pada yang lain dan membolehkan mereka keluar balik. Subhanallah, dahsyat, ya. Orang yang berilmu. Oleh kerana itu ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, ya, penting menuntut ilmu yang tepat. Dia boleh memberikan sumbangan yang besar. Ini sumbangan nyawa ni, ya, menghidupkan orang yang lain. Okey, kita lihat. Kita tidak boleh keluar ke gua ini kecuali apabila masing-masing memohon kepada Allah dan bertawassul dengan amal yang soleh. Ya, kita bermohon kepada Allah satu bab, ya, insya-Allah Allah akan terima. Tetapi kita tambahkan sedikit dengan bertawassul, amalan yang terbaik pernah kita lakukan, tak ada niat kotor. Maksudnya tak adalah kita niat nak apa-apa, tetapi memang kita lakukan semata-mata mencari keredaan Allah. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, kalau apa-apa berlaku, cuba kita lihat balik amalan-amalan kita. Satu. Dan kedua, cuba kita lakukan apa juga amalan-amalan yang kita rasa baik dan tinggi, buatlah secara ikhlas. Kerana dia akan bermanfaat satu ketika nanti. Ini bermanfaat setelah berapa lama. Okay, kita lihat, ya. Berapa lama nanti di antaranya. Sejurus kemudian, lelaki yang pertama berdoa. Ya Allah, aku pernah memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut. Akulah yang biasa memerah susu untuk mereka. Mereka berdua, yakni susu kambing. Aku tidak memberikan susu tersebut kepada siapa pun, baik keluargaku, pelayanku atau anakku sebelum keduanya meminumnya. Ya, ini di antara bentuk yang dikatakan ikram, ihtiram mak dan ayah. Dan birri walidain, mendahuluikan mak dan ayah dalam bentuk kebaikan. Ada kita buat. Ya. Masyarakat kita ada ke buat? Anak-anak kita ni dapat gaji, dia bentai dulu, bagi kawan dulu, baru kita dapat. Jangan. Ya, seharusnya anak-anak kena faham. Apa pun gaji yang awal mak dan ayah didahulukan. Walaupun tak banyak, bagi sikit pun didahulukan. Bukan apa? Keberkatan pada mak dan ayah. Dua lelaki ni bukanlah dikatakan wali Allah. Tetapi dia diiktiraf oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis yang padanya ada keberkatan. Sehingga ulama mengatakan ada satu pintu berdalilkan hadis bahawa nama pintu itu birrul walidain. Ya, pintu birrul walidain. Okay, kita lihat balik. Suatu hari ketika aku harus mencari ranting pohon sehingga aku pulang lewat dan aku dapati mereka tu telah tidur. Aku pun memerah susu untuk mereka, tapi mereka masih juga terlelap. Aku tidak ingin membangunkan mereka. Juga aku tidak mahu mendahulukan keluarga dan pelayanku untuk meminum susu tersebut sebelum kedua. Aku lalu menunggu hingga keduanya terbangun fajar menyingsing. Dan kerana lapar, anak-anakku yang masih kecil menangis di kakiku. Setelah terbangun, keduanya pun meminum susu tersebut. Ya Allah, jika semuanya yang aku lakukan itu benar-benar hanya mencari keredaan-Mu,
maka keluarkan kami dari kesulitan ini. Nampak tak ya? Cerita tu menarik. Bila dia dah terlewat, satu hari dia terlewat, ya, adalah urusan kambing, kerana kita bila bicara bab ini kita kena tenggelam pada zaman dahulu. Kita tak boleh nak fikir kambing macam mana bela belakang rumah kita je, itu kita. Ya, ataupun kat landas kambing itu kita. Zaman dahulu kalau dia bela kambing nun, berbatu-batu, berkilo-kilo, lepas tu naik bukit, turun bukit nak mencari pasir-pasir, rumput-rumput yang kecil di tanah padang pasir yang begini, bukan senang. Dan kadang-kadang ada yang sampai yang disebutkan dalam hadis, mereka terpaksa solat di tengah-tengah bukit sana. Ya, melakukan azan dan melakukan solat. Itu dia, begitu kedudukan mereka. Kita senang je, kambing kita bela macam tu je. Okey, ala kulihat, nak ceritakan lagi apa dia? Habis itu, satu hari aku pulang dalam keadaan terlewat. Ya, dulu pukul lepas isyak dah ngantuk. Ya, saya kalau balik kampung tu, lepas isyak dah sunyi dah. Okey, lepas isyak je, maksudnya waktu tu waktu dah nak tidur. Maka dia pun dah terlewat, dia perah susu kambing cepat lalu dia nak bagi mak dan ayah dia, didapati mak ayahnya dah tidur. Dia tak nak kejut. Ini di antara akhlak, tak nak kejut. Kadang-kadang saya pun bila fikir macam tu, dia ada peringkat dia ya. Saya lihat ada peringkat. Ada peringkat yang perlu kita raihkan. Kadang-kadang mak ayah yang agak masih muda macam kita ni, macam muda macam kita. Macam umur 60-an, 70-an, ya, kita boleh tahu kategori mak ayah kita tu, ya. 50-an, 60-an, 70-an. Kadang-kadang kita tengok dia tidur kan, dia tidur, kita nak balik, nak tidur. Tak nak ganggu lah, kan? Tak nak nyusah kan? Nanti dia terkacau lah, kita tak nak kejut. Di situ ada masalah lain. Ya, kerana usia-usia yang begini boleh dikejut. Kenapa? Kerana kalau kita ganggu dia, dia rasa seronok sebenarnya. Anak aku ni ambil berat ya, masih lagi dia bagi tahu aku nak balik, masih lagi dia menunggu aku, masih lagi memberi respon yang baik. Tu. Ya, itu kategori dia. Tu pasal kadang-kadang bila kita balik tu, Allah tak nak ganggu lah balik, ni kita duduk hotel dekat rumah kita. Sebenarnya ibu bapa dia terasa tak? Dia terasa walaupun dia tak tunjuk. Dia terasa kenapa tak nak duduk rumah kita, kenapa tak ketuk pintu. Kita rasa menyusahkan. Tak. Bagi ibu bapa bukan menyusahkan. Bagi dia satu rasa keseronokan. Ini kita bagi tahu. Keseronokan. Walaupun kita nampak menyusahkan, bagi dia dihargai. Ya, dia diperlukan. Maka kita buat begitu. Saya pada peringkat awal, ya, begitu juga. Sampai satu tahap saya pernah ambil. Tetapi mula berfikir, kan? Bila tengok ibu begitu, okey, kita mula fikir, tak ambil dah hotel, kita pergi terus ke rumah. Ya, walau tengah malam sampai, just kita isyaratkan, ya, akan balik, mereka akan tinggal kunci begini, ya, begitu. Yang paling penting, mereka dihargai. Tapi kalau kita tak ni, kita pergi sewa apa semua, berbahaya. Sebenarnya jiwa ibu mungkin terguris, jiwa bapa mungkin terguris. Ya, kena ambil perhatian. Jangan guriskan mereka. Okay. Tetapi bila usia dah 70 ke 80, 70 lebih ke 80 lebih tu, yang tu mungkin. Kalau dia tengah tidur tu, jangan ganggu. Ya, biarlah dia tidur. Terutamanya dalam waktu dia nyanyuk. Ya, tak apa. Kenapa? Waktu tu dia dah tak ingat apa dah. Ya, maksudnya kalau kita tinggal, dia tak akan repeat apa yang berlaku tu. Dia tak akan repeat. Dia tak akan ucapkan apa yang berlaku. Cuma dalam bab-bab yang begini, dia kena ambil kira. Dalam usia ni kita nampak, khidmat yang begini, dia tak nak ganggu. Kerana apa? Dia memang ibu bapa yang dalam keadaan usia ni memerlukan rehat yang lama. Maka dia pegang. Dalam hadis ni menceritakan dia pegang, dia duduk sebelah katil tu, dia duduk. Kok maknya nak susu macam baby kan. Ni mak susu. Dan dia tidak bagi kepada orang yang paling rapat, anak dia, sampai anak dia menangis kelaparan. Nampak? Ini amat penting, wahai anak-anak muda yang mempunyai mak dan ayah. Amat penting perkara ini dipoinkan, disimpankan, dinotkan. Kerana apa? Kadang-kadang kita menjadi satu isu
bila isteri kita, anak kita lebih besar daripada mak dan ayah kita. Salah tu. Salah. Kadang-kadang kita, aduh, mak ayah ke isteri anak, mak ayah ke isteri anak. Ibu dan ayah dahulukan. Dahulukan ibu dan ayah kita. Tu kaedah dia. Lihat dalam hadis ini mengatakan, aku lalu menunggu hingga keduanya terbangun di saat fajar menyingsing, dan kerana lapar anak-anakku yang masih kecil menangis di kakiku. Maksudnya anak-anak tu menangis. Mak dan ayah tu lebih utama daripada anak-anak dan isteri dalam hadis. Okey. Setelah terbangun keduanya pun aku memberi minum susu tersebut. Ya Allah, jika semua yang aku lakukan ini benar-benar hanya mencari redamu, maka keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Nampak perbuatan ini, tuan-tuan dan perempuan, besarnya ibu dan ayah kita, walaupun anak, isteri, apa lagi yang disebutkan tu, ya, yang tak dapat apa-apa lagi, utamakan mak dan ayah. Bukti dia, hadis ini mengisyaratkan pintu gua terbuka sedikit. Nampak tak? Subhanallah, perkara ni hilang pada masyarakat kita. Anak-anak, isteri lagi besar, terutamanya anak lelaki lah yang saya tegur, ya, anak lelaki. Dan saya tidak faham bahawa isteri lebih besar daripada seorang ibu. Saya tak faham tu. Ya, ibu saya dah meninggal. Sebelum tu memang ketegasan saya ibu. Ketegasan saya ibu dan ayah. Itu tegas saya. Ayah masih strong lah maksudnya, tapi ibu. Ya, kalau dipilih antara dua, ibu. Saya akan tetap dengan ibu saya. Ya, tapi alhamdulillah isteri solehah faham. Maksudnya isteri itu dia faham, alhamdulillah. Okey, yang kedua. Ya, batu besar tadi bergeser sedikit, namun mereka bertiga belum dapat keluar dari gua. Jadi maksudnya isteri dan anak yang memahami, alhamdulillah, itu penting. Ya, maka kita rahimkan, bersama rahimkan. Sejurus kemudian lelaki kedua berdoa, Ya Allah, aku mempunyai sepupu perempuan yang sangat kucintai. Aku mencintainya seperti lelaki yang menginginkan wanita, namun dia menolak cintaku. Suatu ketika sepupuku itu ditimpa kesulitan yang menyedihkan selama beberapa tahun hingga ia datang untuk meminta bantuanku. Aku lantas memberinya 120 dinar dengan syarat dia mengizinkan aku bersamanya dan dia setuju. Ya, ini di antara fitnah ujian yang berlaku pada zaman dahulu. Cuma lelaki ni nak cerita, dia mengadu. Ini di antara sifat-sifat doa kita dengan Allah, boleh mengadu kisah-kisah lalu. Ya, kisah-kisah lalu kita cerita dengan mengharap ataupun beristighfar atau mohon keampunan, semua boleh kan? Okey. Lalu aku lantas memberinya 120 dinar. Ya, kalau ikut 120 dinar berapa gram emas? 4.25 gram bagi 1 dinar. Jadi kalau 120 kita ambillah 4 dinar, 4 kali 28 480 dinar. Okey, 480 dinar lebih, ya, 480 gram lebih, ya, 480 gram, hampir-hampir setengah kilo tu, ya, emas dibagi. Okay. Dengan syarat dia mengizinkan aku menggaulinya, yakni aku berzina dengannya. Dia perempuan, dia suka, itu hubungan lelaki dan perempuan, maksudnya dia suka perempuan tu tak layan, tapi perempuan tu miskin, dia orang kaya, tapi dia suka saya. Sampai kemuncak dia ajak benda-benda yang haram, budak perempuan ni tak kuat, dia tak nak. Tetapi pada hari yang terdesak dalam bab ini, ya, lalu perempuan tu datang minta bantuanku, aku bagi dia 120 dinar. Ini menunjukkan di saat-saat tertentu orang kaya kena gunakan, bukan gunakan. Orang kaya kena gunakan kebaikan dan bukan gunakan kelebihan untuk membuat perbuatan buruk. Okey. Namun saat wanita itu telah berada di dalam genggamanku, sudah berada di antara kedua pahanya, dia pun berseru. Apa maksudnya? Ya, ini menunjukkan perempuan ini bukan redha. Ya, satu. Dan kedua, tuan-tuan dan perempuan, bila seorang lelaki sudah berada posisi ini, ya, yang disebutkan jelas, aku sudah berada di antara kedua pahanya. Maksudnya, na'udzubillah, bila-bila masa je boleh
dibuat secara tak baik. Ya. Lalu wanita ini berkata, takutlah kamu kepada Allah, jangan melakukan ini tanpa haknya. Sebab jelas wanita ni adalah orang yang bertakwa tetapi terpaksa, namun dia menyebutkan kalimah ini, takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu melakukan perbuatan ini tanpa prosedur yang sebenar, yakni tanpa bernikah. Aku pun langsung terkejut, tersedar ya dengan ucapan itu, lalu meninggalkannya bersama meskipun aku mencintainya dan ku rela wang yang aku berikan kepadanya. Maksudnya aku tinggalkan dia kerana takut kepada Allah, dan duit tu 120 dinar tu aku tak kisah dah. Aku bagi je. Ya. Nampak dah tuan-tuan dan puan, dalam isu ni berapa perkara yang akan kita kupas sebentar ni. Ya Allah, jika semuanya aku lakukan itu benar-benar hanya mencari redha-Mu, maka keluarkanlah kami dari kesulitan itu. Maka batu besar tu dah terbuka sedikit lagi. Tadi boleh keluar tangan dia. Ini dah boleh nampak sikit, nak keluar kepala sikit-sikit je boleh. Nampak dah. Ya. Apa di antara perkara yang menarik di sini? Fitnah akan berlaku dalam bentuk-bentuk begini. Ya, Allah nak pelihara lelaki ni daripada terjebak dalam maksiat. Bersyukur kepada Allah barang siapa yang tidak terjebak dalam maksiat yang begini. Kerana ini adalah fitnah yang besar di akhir zaman. Ya, fitnah yang sukar untuk lelaki dan perempuan untuk mengelakkan. Hatta orang yang bertakwa dianggap bertakwa pun, orang ikhlas, ustaz, tok guru, apa semua pun boleh terjebak dalam masalah ini. Hatta Syekh Albani rahimahullah mengatakan, aku dalam usia 80 tahun ini pun aku masih lagi takut dengan fitnah nisa, ya, fitnah perempuan yang dikatakan. Bukan sebarangan, fitnah ini bukan sebarangan. Tetapi ya, bila kita menyaksikan dalam hadis ini, seorang wanita yang paling bertakwa dan takut kepada Allah, dia akan jaga iffah, kemuliaannya. Ya. Ini juga mengisyaratkan, kalau tuan-tuan dan perempuan pernah mendengar satu cerita yang dipegang oleh terutamanya golongan-golongan yang dianggap sebagai wali-wali lah kan. Ya, kisah seorang wanita, kononnya dikaitkan dengan kisah seorang lelaki nama dia Malik Ibn Dinar kalau tak salah, wallahualam. Tapi cerita tu sebenarnya tak sahih lah, senang cerita. Ya. Apabila dia bagaimana dikatakan dia bermulanya taubat. Okey, kita lihat ya cerita tu. Saya dulu percaya bulat-bulat sebelum belajar Kerana zaman muda-muda kecil-kecil tu kan kita baca benda tu. Apabila diceritakan satu hari sedang dia berjalan-jalan, tiba-tiba kan tanah Baghdad Arab sana dia pakai perdah kan, nampak mata je kan. Macam kita pakai mask nampak mata, dan mata ni pun rupanya ada fitnah dia tersendiri. Setengah orang jiwa-jiwa tak sama dalam bab ni. Jiwa-jiwa, mungkin jiwa-jiwa seorang ustaz ke apa ke, dia suka orang pakai macam ni, ya, suka pakai macam ni, ya, berbagai-bagai. Jadi fitnah mata tu bila dia tengok tu mata dia, ya, agak menarik. Lelaki ni tengok, ish, cantiklah mata dia kan. Lalu dia ikut. Lalu perempuan ni terperasan ada lelaki ikut dia, lalu dia toleh. Dia jalan lagi. Dia jalan, toleh je. Ikut juga. Ya, terus je perjalanan dia, sampailah dia ke rumahnya. Bila sampai ke rumahnya, lalu dia kata, wahai pemuda, kenapa kamu ikuti aku? Apa yang kamu nak? Lalu lelaki ni kata, aku suka melihat matamu yang cantik. Kan? Aku suka lihat mata kamu, cantik sangatlah, cute lah. Lepas tu perempuan dia kata apa? Kalau begitu, tunggu sebentar. Lalu dia pun tunggu, mana ni, tak keluar-keluar ni. Ya. Tiba-tiba keluarlah seorang yang dianggap khadam lah, bibi. Bersamanya ada satu bekas dan satu surat. Okay. Lalu bila dah ada satu bekas satu surat, lalu dikatakan, tuan, ini dari puan rumah ni, dia suruh bagi kepada tuan yang menunggu. Sila ambil. Lalu dia ambil. Apa ni? Excited sangat. Ini hadiah aku kot. Ucapan aku yang cantik, dia cantik, engkau yang ku cintai kan. Okey, buka. Ambil. Dia buka. Tu dia bila buka 2 biji mata tu.
2 biji mata tercampak dia. Ya. Kejut dia. Lepas tu dia ambil surat, dia baca. Lalu dia mengatakan, wahai lelaki, jika inilah yang kamu sukakan dari kehidupan pada manusia, pada diriku, maka aku rela bagikan kepadamu kerana Allah. Aku lebih mencintai mataku kerana Allah. Aku lakukan kerana Allah dan aku bagikan matamu untukmu. Mataku untukmu. Ambillah. Berarti dia pergi congkirnya mata dia. Kata, macam mana dia congkir, wallahualam. Adakah dia sedut-sedut pakai ni ke? Atau dia korek macam cerita apa, Kasim Selamat tu, dia cucuk mata dengan garpu, dia tarik keluar ke? Wallahualam. Tapi itu cerita. Ya. Lalu, lelaki ini pun, yang disebut Malik bin Dinar kalau tak salah, pun balik dalam keadaan takut. Dia takut. Maka dia tidur malam. Didapati dia bermimpi, dia jumpa seorang wanita itu juga. Dia nampak wanita ini dengan keadaan yang cukup cantik, mata dia bercahaya-cahaya, ya, yang menjadi jiwanya tertanya-tanya. Lalu dia tanya, wahai wanita, ya, bagaimana keadaan kamu? Lalu dia kata, aku alhamdulillah, aku sihat-sihat di sisi Allah. Dan Allah telah menggantikan mataku yang lebih cantik daripada mata dunia. Rupanya wanita tu mati dah. Okey. Stop kat situ. Pertama, riwayat kisah ni, oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan, kisah-kisah yang begini pun perlu ada riwayat-riwayat yang sahih. Kita takuti, ya, anak-anak muda kita yang baru menerjun dalam bidang agama pun buat perangai macam tu juga. Oh, kamu suka mata, aku cabut mata. Cantiknya hidung kamu. Oh, nanti kejap aku potong hidung bagi. Aku suka tengok telinga kamu. Sat, potong telinga. Itu ke yang Rasulullah ajar? Ya. Cantiknya jari jemari kamu. Jari mana yang cantik tu biar saya potong bagi. Tuan-tuan dan perempuan, tu kesan kita wali-wali songong, wali-wali yang menjadi fitnah kepada buku-buku yang ada pada masyarakat kita. Ni dia kesannya. Cerita tak sahih dikaitkan dengan orang-orang soleh. Tetapi kalau cerita yang sahih ni kita tengok ya dalam hadis ni. Apabila seorang wanita tu cantik, lelaki dah tergoda sehingga hampir-hampir melakukan zina yang tanpa diredai oleh perempuan tersebut. Lalu perempuan tu mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Itu kaedahnya. Bukan dilayan apa yang lelaki itu cakap. Ini bila kata mata kamu cantik, nanti saya cabut mata. Siapa yang ajar? Dalam Islam bila dikatakan begitu, ittaqillah, katakan takut pada Allah, tundukkan pandangan mata. Itu kaedahnya. Bukan bila dikatakan, cantiknya telinga kamu, pergi potong telinga. Bukan kata begitu, tapi dikatakan ittaqillah, takut pada Allah. Itu kaedahnya. Disebabkan kisah wali-wali ini banyak penyelewengannya yang berlaku. Okey. Jadi, bila kita saksikan dalam hadis ini, bila dikatakan begitu, maka lelaki ini mengatakan, ya Allah, aku berikan semua hartaku dan aku tidak melakukan kejahatan kepada wanita tersebut. Ya Allah, jika amalan aku itu betul, engkau terima, maka buka akan gelah pintu gua tersebut. Maka terbuka dah. Okey, kita tengok yang ketiga. Ini yang ketiga pun menarik. Sejurus kemudian lelaki yang ketiga berdoa, ya Allah, aku pernah memperkerjakan beberapa orang. Upah mereka telah kuberikan kecuali satu orang yang pergi tiba-tiba sehingga belum diambil upahnya. Lalu aku mengelola hartanya hingga menjadi berlipat-lipat. Yakni upah orang tu dia asingkan. Kalau kita ni tak asing dah, dalam bank lah kan. Okey. Lalu dia mengelolakan harta orang tu menjadi berlipat-lipat. Dia guna harta tu, upah orang tu untuk perniagaan seterusnya sehingga mendapat keuntungan berlipat-lipat ganda. Okey. Kemudian selang beberapa waktu orang itu mendatangiku dan berkata, maksudnya lelaki ni dia buat bisnes pada duit orang tu,
upah tu asalnya tak banyak macam kita lah, mungkin upah kerja 1,000. Tapi kita tak separatekan, kita kata nanti dia datang baru kita bagi. Tetapi zaman dahulu, dia orang ni, dia dahsyat keikhlasan dia ni cukup dahsyat. Bagi saya cukup tinggi darajatnya. Dia ambil upah tu, dia asingkan. Kok orang tu datang menunjuk, kita bagilah. Tetapi bila dia asingkan, lalu dia bisneskan daripada duit tu, ya, dibisneskan, niagakan, akhirnya berjaya. Banyak. Lepas tu dia beli pula unta, beli pula lembu, beli pula kambing dan beli hamba. Berarti banyak tu. Ya, banyak tu, bukan sebarangan. Yang kita saksikan, ya. Wah, lepas tu selang berapa waktu orang itu mendatangiku seraya berkata, wahai hamba Allah, berikanlah upah kerjaku ketika itu, ya. Bagi upahku yang dulu aku tak ambil tu. Kalau ikutkan kaedah, lelaki ni boleh ambil duit yang dia simpan tu sebanyak berapa ringgit. Kalau 1,000, ambil daripada bank account, dia bagi 1,000. Ataupun 1,000 dirham lah, ini 1,000 dirham. Tetapi dia tak buat begitu. Nampak tak bagaimana amanah lelaki ni memang tak boleh digambarkan akal. Memang hilang dah zaman. Lelaki ni kata, pergi ambil unta, lembu, kambing dan hamba di depan ini. Yang ni disebutkan dalam satu riwayat, apa dia? Kambing tu memenuhi lembah, unta memenuhi lembah, lembu memenuhi lembah. Kawasan tu lembah penuh. Lembah, maksud lembah adalah di antara dua gunung. Besar. Lalu orang tu, tuan ni kata, ambillah tu. Itulah upahnya, sapi, lembu, kambing dan hamba sahaya yang diupah untuk jaga. Orang tu berkata, jangan kamu mempermainkan aku. Sesungguhnya aku tidak mempermainkan aku nak upah aku. Lalu tuan tu mengatakan, sesungguhnya aku tidak memperolokkan dirimu. Itulah dia. Ya, lalu diterangkan. Lalu sesungguhnya maka dia mengambil seluruh hartanya dan pergi tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Ya, Masya Allah, dia dah usaha untuk dapat lembu yang banyak, kambing yang banyak, unta yang banyak, ya, hamba yang banyak, dia ambil, dia kata ambillah. Lalu dia ambil semua sekali tanpa menyisakan walaupun seekor. Kalau kita tinggallah seekor, aku nak buat barbecue ke, kan, aku dah jaga lama, tinggallah seekor. Memang dia akan bagi, tapi dia tak tinggal dan dia tidak mengungkit. Ini nampak, ya, keikhlasan dia dan dia tak kisah. Masya Allah, dahsyat dia ni, ya. Ini di antara amalan-amalan yang hilang, yang dikatakan jujur sejujur-jujurnya. Betul kata Rasulullah SAW, akan berlaku di akhir zaman, ada orang yang amanah, dia akan heboh satu dunia, buat kata orang. Dan saya tertarik apabila saya terbaca dalam satu akhbar, seorang budak, ya, budak sekolah, dia jumpa beg duit, ya, banyak duit dalam tu, ya, lalu diserahkan kepada polis. Satu Malaysia jadi heboh. Kalau orang ni kalau jumpa duit, ya, jawabnya tak ada harapan lah, tak ada harapan. Tetapi ya, budak ni memang alhamdulillah dididik dengan amanah, jujur agaknya, ya. Itu memang berlaku pada ibu ayah kita yang dulu didik kita, kalau jumpa duit jangan ambil. Saya dulu teringat, jumpa duit jangan ambil walaupun 5 sen, kalau bukan duit awak jangan ambil. Ya, memang tak ambil. Dan pernah saya jumpa sekali tu RM50, waktu tu umur dalam 10 tahun, RM50 pada tahun 70-an. Ya, akhir 70-an. Awal 80-an. Waktu tu nilai RM50 tengah jalan. Ya, dekat rumah tu, tak tahu menggigil waktu tu. Banyaknya duit kan, menggigil, bagi kat tanya kat mak apa semua ni, duit siapa ni, tak berani kita nak ambil. Sekarang, subhanallah. Ya. Tapi penting, tuan-tuan dan puan-puan, didik anak cucu yang begitu supaya sampai hari besar mereka, kalau bukan duit mereka, mereka tak terliur. Tak terliur, apa ya bahasa, tak teringin pun. Kalau bukan duit, tak teringin. Kalau ambil dia letak kat situ, letak kat mana, letak kat tabung, begitu kedudukannya. Tak teringin langsung, walaupun sikit, wagilah besar. Itu pun kita mengharapkan
mudah-mudahan mereka-mereka yang pernah dididik walaupun sampai tahap besar macam mana pun, kalau bukan duit dia tak teringin. Kerana itu menyebabkan corruption. Itu yang jadi masalah bila tidak dididik. Ya, subhanallah. Nak dijadikan cerita, ya Allah, ya lelaki ni bagi terus tanpa terdetik. Dia ni tak ada nak tinggal. Mungkin terdetik pun dia tidak keluarkan di sisi mulutnya. Ya, tak memburukkan orang tu di luar-luar. Tapi dia katakan sedikit pun dia tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Ya, jadi dia pun tak kisah, tak mengungkit. Ya Allah, dia mengungkitkan pada waktu doa ini. Ya Allah, jika semua yang aku lakukan itu benar-benar hanya mencari keredaan-Mu, maka keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Terbuka. Ya, batu besar itu bergeser lagi hingga akhirnya mereka bertiga dapat keluar dengan selamat dari gua tersebut. Nampak tak? Di sinilah datang perkara yang perlu kita tekankan. Ini yang dikatakan doa. Yang mana doa ini ramai orang menganggap remeh saja. Tetapi kalau dia tahu kehebatan doa, ya, batu yang keras mampu dinding yang keras, dinding besi mampu ditembusinya. Bumi yang ke dalam boleh ditembusinya. Langit yang tinggi boleh dicapainya dengan doa yang betul. Ya, mengikut prosedur yang betul, maka mampu untuk mengangkat batu yang tidak siapa yang mampu mengangkatnya. Tetapi Allah izinkannya dengan berlaku keadaan yang begitu. Ya, jangan lupakan doa. Dan di sini juga berlaku perkara yang penting yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan tawassul. Tawassul ini adalah wasilah untuk berdoa kepada Allah. Cuma tawassul yang dibagikan oleh manusia ini, ya, terutamanya golongan sufi ini banyak tersasar atau tersesat, tidak benar disebabkan ada unsur-unsur yang tidak ada dalil dan bercanggah dan menyebabkan syirik. Akhirnya dalam siri doa mereka bersyirik, telah melakukan syirik. Mereka menyangkakan bahawa Allah itu seperti raja yang biasa. Yakni kita nak bertemu raja mesti ada orang tengah. Lalu orang tengah ini menjadi tawassul. Itu pandangan mereka. Kita berdiri di atas dalil yang mana dalil membenarkan tawassul, kita bertawassul. Yang mana tidak memerlukan tawassul disebabkan Allah kata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Yakni direct kepada Allah. Walaupun kita menganggap diri kita berdosa, banyak kesalahan, dia tidak menjadi penghalang untuk kita terus direct kepada Allah. Tetapi disebabkan pemikiran kita, disebabkan Allah itu sebagai raja, kita ni hamba yang kerdil, rakyat, maka kita mesti ada orang tengah. Jadi orang tengah ini yang menjadi isu. Dan kita mengatakan tawassul itu ada 3 bentuk yang diterangkan oleh para ulama. Pertama, tawassul yang disebutkan adalah bertawassul dengan Asma'ul Husna wa Sifatul Ulia, dengan nama-nama Allah. Ini berdalilkan ayat Al-Quran yang mengarahkan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang terpuji. Tawassul memang mempunyai kesan yang kuat untuk ijabatu dakwah, ya, menjawab dari sudut seruan doa. Okey. Bertawassul atas dengan nama Allah yang mulia, sifat dengan Asma'ul Husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, maka kita guna kalimah tu, ya Allah, ya Ghaffar, ya Qudus, ya Mannan, apa semua tu, ya, Asma'ul Husna yang terpilih itu kita gunakan. Yang kedua, dengan amalan soleh, ni dia amalan soleh. Amalan soleh yang baru kita baca, lelaki ini dengan 3 amalan soleh digunakan. Kalau kita ada, ya, kita ingat balik, menung balik, koklah ada amalan kita yang kita buat kerana Allah kita tak fikir, yang simpan. Kerana ianya amat penting di waktu kecemasan, waktu berdoa. Tapi boleh diulangi, tak menjadi masalah. Tapi nak menceritakan waktu itu adalah waktu yang kritikal yang kita memerlukan doa tersebut, tawassul yang begitu. Mesti ada, paling kurang ada walaupun kecil. Ya, kalau kita tengok benda-benda ni nampak ada yang nampak kecil, tapi hakikatnya di sisi Allah tu besar. Dan yang ketiga adalah bertawassul dengan orang yang soleh seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang mana pada hari kemarau yang Umar bertemu dengan Abbas radhiyallahu anhu,
Dia mengatakan, ya Abbas, sesungguhnya sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, kami bertawassul dan meminta Rasulullah mendoakan untuk kami agar diturunkan hujan. Tetapi Rasulullah telah wafat, ya, maka kamu adalah bapa saudara yang paling rapat dengan Rasulullah dan paling soleh, maka kami minta kepada kamu supaya mendoakan. Lalu Abbas pun mendoakan. Itu dia. Ulama membahaskan kenapa Umar tak pergi, bukan jauh daripada kubur Rasulullah. Ya, kenapa tak kata, ya Rasulullah, bantulah aku macam mana yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat, orang yang fasik di kalangan golongan sufi itu, ya, bertawassul kepada mayat Rasulullah SAW yang mulia ni. Dia tak boleh dalam bab. Kerana dia telah wafat, maka terhenti dan Umar tidak lakukan. Para sahabat kita takkan jumpa walaupun seorang para sahabat bertawassul pada Rasulullah yang telah wafat. Walaupun seorang, takkan jumpa. Tetapi kita jumpa orang-orang yang sesat ni bertawassul. Kita menjumpai para sahabat seperti Sayyidina Umar bertawassul kepada Abbas, orang yang soleh. Itu lain. Orang yang hidup. Dan kita menyaksikan di bumi Malaysia ini orang yang bertawassul kepada orang yang mati, terutamanya tarikat Naqsyabandi, yang dimiliki oleh yang tengah heboh sekarang ini, yang setengah negeri telah menghalalkan. Ia ini merupakan pengkhianatan dari sudut akidah. Tak boleh. Orang yang dah mati dah, ini pergi ke kubur Habib Noh, pergi ke kubur Wali Songo, pergi ke kubur keramat itu, keramat ni, sambil memohon doa. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ia merupakan syirik akbar, di antara syirik-syirik yang akan merosakkan, membatalkan amalan kita. Oleh kerana itu berhati-hati. Dalam bab bertawassul hanya 3 yang dibenarkan oleh syarak, dan minta Allah pelihara kita dari kejahilan kita ini, ya, supaya kita tidak terjebak dalam masalah yang boleh membatalkan amalan-amalan soleh kita. Penting. Kerana kalau dah terbatal amalan-amalan soleh kita, tidak ada gunanya lagi. Ya, dalam kita menghadapi dunia yang penuh cabaran ini, ya, sudahlah kita kekurangan ilmu dan kekurangan amalan. Tiba-tiba amalan yang kita buat boleh terbatal. Maka elakkan. Jadi tuan-tuan dan perempuan berhati-hati. Dan insyaAllah, macam kita ada satu buku yang bertajuk 11 perkara yang membatalkan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Itu di antara buku yang menarik untuk kita berhati-hati. Kerana terjebak dalam masalah-masalah yang merosakkan amalan soleh kita. Kita dah tahu dah perkara yang boleh membatalkan solat, boleh membatalkan puasa, tetapi tidak ada siapa yang mengambil kira perkara yang boleh membatalkan pahala-pahala, amalan pahala-pahala tersebut, ya, sehingga menjadi kosong. Itu pasal Rasulullah mengatakan, kam min sha'im, berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat melainkan lapar dan dahaga. Dia puasa tapi pahala tak ada. Disebabkan perkara yang begitu perlu juga kita ketahui. Ya, tuan-tuan dan puan, jangan biarkan kejahilan kita berterusan dan biar kita dalam keadaan berilmu. Jadi insya-Allah maka saya rasakan cukup sampai di sini, ya, untuk kita kuliah kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kebaikan kita dunia dan akhirat, dan Allah pelihara kita supaya berada di atas jalan yang betul dan sentiasa dalam ikhlas melakukan amalan kerana Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta